أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa bihi nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wasyukru lillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang begitu banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ya. Alhamdulillah, pada subuh ni, walaupun bukan jadual biasalah, bukan jadual biasa, tapi rasanya di surau ni tak jadi masalah lah. Hari-hari kerja pun kita buat kuliah subuh. Cuma sebab ramainya hak pencen-pencen yang ramai ya. Dia apa pun, insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada ni. Moga-moga ianya memberi banyak manfaat dan juga pelajaran kepada kita bersama. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, masih dalam tajuk keutamaan selawat dan salam ke atas Nabi, ke surat 249 ya. Yang terakhir yang kita bincang, kita baru baca separuh tu muka surat yang pertama tu dalam tajuk ni. Ya, pertama jadi bawa ayat, ya, ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat, biasanya kita akan dengarlah Tok Imam akan baca ayat ni tak? Tok Imam akan baca Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atasnya dan bersalamlah, yakni ucap salamlah kepadanya dengan sepenuh salam kehormatan. Ya. Jadi ayat ni kata ulama memadailah, cukup untuk menunjukkan kemuliaan dan kehormatan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam ayat ni Allah Taala sebut Allah Taala juga berselawat dan salam ke atas Nabi. Para malaikat Allah berselawat dan salam ke atas Nabi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda rasa bertuahnya kita
bertuahnya kita ni menjadi umat Nabi, tanda juga sebagai terima kasih kita kepada Nabi atas perjuangan pengorbanan sehingga Islam ni sampai kepada kita, sebagai tanda kasih cinta juga kita kepada Nabi, yang mana kasih cinta Nabi ni adalah suatu yang dituntut ke atas kita. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ucap selawat dan salamlah kamu ke atasnya dengan sepenuh salam kehormatan. Baik, Nabi sebut dalam hadis yang di bawah tu, man salla alayya marrah atau man salla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra, barang siapa yang berselawat ke atasku dengan sekali selawat, nescaya Allah akan membalasnya dengan selawat 10 kali. Sekurang-kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu paling kurang, tak ringkas, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Baik, kita sambung pada pagi ini. Berkata setengah ulama muhaqqiqin rahimahullah. Muhaqqiq ini mana ulama yang membuat kajian, dia yang membuat, mereka ni buat kajian lebih mendalam tentang hadis-hadis yang berkaitan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas seorang hamba di sepanjang hayatnya sekali sahaja, nescaya selawat yang satu itu cukup untuk menjadikannya mulia lagi terhormat. Kini betapa pula dengan 10 selawat yang bakal diterimanya dari Allah Ta'ala atas setiap selawat yang diucapkannya ke atas Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur atas ganjaran yang besar dan kurnia yang tiada taranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok ulama sebut begitu, tuan-tuan. Kita ni kalaulah mendapat satu selawat daripada Allah ke atas kita, Allah Ta'ala berselawat, mana Allah Ta'ala merahmati kita, dapat sekali selawat, insya-Allah selawat daripada Allah yang satu itu pun, kata ulama, cukup untuk menjadikan seseorang itu mulia dan terhormat. Sementara tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala berselawat dengan 10 kali ke atas kita, dengan sebab apa? Dengan sebab kita ini berselawat ke atas Nabi dengan sekali selawat. Habis tu selawat ni berat sangat ke, panjang sangat ke, susah sangat ke? Tidak, mudah aja lah. Inilah kalau kita lihat salah satu amalan yang ringkas, yang mudah, yang kecil sahaja, tapi diberikan suatu ganjaran, kemuliaan, martabat yang begitu tinggi, yang begitu hebat dari sisi Allah Ta'ala. Ini antara amalannya lah, iaitulah berselawat ke atas Nabi. Bukan susah ya. Nanti akan ada hadis sebut, Nabi sebut bahawa paling mudah Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca 10 kali Allahumma salli ala Muhammad, baca sama-sama dah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 10 kali baca dah, insya-Allah dapat 100 kali selawat daripada Allah. Allah Ta'ala balas balik. Ya, begitulah kalau tengok dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dalam bab selawat. Di sana ada lagi hadis-hadis yang diriwayatkan, Nabi sebut tentang kalau berselawat 100 kali Allah Ta'ala balas 1000 kali. Kalau selawat 1000 kali, ada yang menyebut sehingga kalau orang tu mati hari itu, syurgalah tempat dia. Kelebihan berselawat dah, insya-Allah. Jadi sebab itu pengarang disebut, kata-kata ulama muhaqqiqin tadi, bersyukurlah
pada Allah atas ganjaran yang besar dan kurnia yang tiada taranya tadi. Cukup pada Allah, alhamdulillah lah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 salawat wa rufi'a lahu biha 10 darajat wa kutiba lahu biha 10 hasanat wa hutta biha anhu 10 khati'at. Ia bermaksud, barang siapa yang berselawat ke atasku satu selawat, sekali selawat Allahumma salli ala Muhammad, ataupun kita kata Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, ya, nescaya Allah akan membalasnya dengan 10 selawat. Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Ini yang pertama dia dapat. Yang kedua, Allah akan mengangkat kedudukannya 10 darjat. Allah Ta'ala angkat kedudukannya 10 darjat. Ada riwayat sebut satu darjat itu ma bainas sama'i wal ard. Satu darjat itu kalau diukur jaraknya, jauhnya adalah antara langit dengan bumi. Langit dengan bumi. Yang kita nampak tu hanyalah awan. Yang kita nampak siang tu awan, tuan-tuan, bukan langit. Langit tu tempat beradanya bintang-bintang, planet-planet tu langit. Dah jauh mana langit ni, bintang ini. Kalau tak silap ingatan saya yang saya pernah baca tu disebut, bintang yang paling jauh boleh dilihat menggunakan teleskop yang paling canggih lah yang ada pada dunia hari ini. Jarak bintang yang paling jauh 20,000 bilion tahun perjalanan cahaya. 20 bilion, silap, 20 bilion tahun perjalanan cahaya. 20 bilion tahun perjalanan cahaya, maknanya 20,000 juta tahun perjalanan cahaya. Cahaya ni tuan-tuan, dia boleh bergerak 300,000 kilometer satu saat. Itu satu saat. Seminit ada 60 saat. 300,000 kilometer kali 60, tu baru seminit. Kalau 1 jam kali lagi lah. Kalau sebulan, setahun, jauh. Maknanya cahaya yang boleh dilihat dengan teleskop itu nak sampai ke penglihatan orang melihat ni, nak sampai ke bumi ni memakan masa 20,000 tahun perjalanan cahaya. Nak ceritanya, kalaulah betul itulah darjatnya, satu darjat ke satu darjat itu adalah antara jauhnya langit dengan bumi, Masya Allah, jauh tak tuan-tuan? Tak akan sampai lah. Alat-alat canggih zaman sekarang tak akan sampai ke mana? Ke lapisan langit yang pertama. Itulah bila orang sembah, orang cerita bab Isra' Mi'raj tu, Nabi pergi langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Kelajuan perjalanan Nabi itu bukan kelajuan cahaya, bahkan berjuta kali ganda kelajuan cahaya lagi. Sebab Nabi pergi, patah balik semula ke Mekah dah, satu malam. Lebih kurang 6 jam, 7 jam. Masya Allah. Baik. Okey, yang kedua, mengangkat kedudukannya 10 darjat. Yang ketiga, mencatitkan baginya 10 kebajikan. Yang keempat, dan menggugurkan daripadanya 10 kejahatan. Dosa-dosa kecil yang kita buat 10 digugurkan. Dan mungkin juga kejahatan itu, mungkin juga dosa-dosa besar, wallahu a'lam. Dah. Tu dengan sekali selawat. Dah. Selawat ni bukan susah tuan-tuan. Dah. Kita boleh sangat buat sebenarnya, tapi bila kita kena ajarlah, kena didik diri kita dah. Kena tarbiyah selawat. Ya, pegang tasbih ke, ataupun yalah kita ni hari-hari berjalan ke, naik kenderaan ke apa, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada duduk dengar apa, radio era ke, radio klasik ke tak, selawat. Baik, sabdanya lagi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan.
orang yang paling utama, orang yang paling utama yang mendapat syafaatku di hari kiamat ialah orang yang banyak berselawat ke atasku. Orang yang paling utama yang akan diletakkan paling utama, top 10 kita kata tak, orang 10, orang yang 10 yang utama, ya. Umat Nabi Muhammad ni wallahu alam tak ada berapa bilion manusia lah, kita tak tahulah sejak daripada zaman Nabi mula Nabi mula dibangkitkan, diutuskan, dilantik menjadi rasul sehinggalah hari kiamat. Ini semua umat Nabi Muhammad, ya, yang beriman lah. Jadi kata Nabi, yang paling diutamakan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Paling banyak, ya, macam kita lah juga tuan-tuan tak? Kalau dalam kelas, siapa yang dapat nombor 1? Siapa yang akan diberikan nombor 1? Markah paling tinggi lah tak? Markah paling tinggi lah diberi nombor 1. Takkanlah markah hak tengah-tengah ataupun hak paling rendah pula dapat nombor 1. Markah paling tinggi, maknanya yang paling banyak markahnya, yang paling banyak selawatnya, inilah orang yang paling diutamakan, yang pertama-tamanya yang akan dapat syafaat Nabi. Kita ni kalau nak bincang huru-hara hari kiamat, Masya Allah tak, sangat menakutkan, sangat menggerunkan. Huru-hara hari kiamat, ya. Suasana yang sangat menakutkan, menggerunkan. Tiba-tiba dengan sebab banyak berselawat, maka kita ini antara orang yang paling awal dapat keluar daripada huru-hara hari kiamat tersebut. Ya. Jadi banyakkan selawat. Sabdanya lagi, man qala Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Nabi aja selawat ke atas Nabi, ringkas je, Allahumma salli ala Muhammad. Man qala Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, yang maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah selawat ke atas Nabi Muhammad dan kurniakanlah dia kedudukan yang hampir kepadamu di hari kiamat, maka ia pasti akan mendapat syafaatku. Ya, maknanya dia tambah sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Kalau kita lihat, ada hadis yang sama juga, cuma bila saya baca ada hadis yang ada dalam kitab ni, dia tak sebut semua hadis. Cuma kalau kelebihan kita ini menjawab azan. Bila kita jawab azan tu, lepas jawab azan, selesai azan, kita pun baca doa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah. Kemudian kita doa, ati, kurniakanlah sayyidina Muhammadin, ati sayyidina Muhammadin al-wasilati wal fadilah. Kita minta, ya Allah, berilah wasilah, berilah kelebihan. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang setelah azan dan dia mendoakan semoga Allah memberikan kedudukan yang tinggi, kemuliaan, kelebihan kepada aku, kata Nabi. Lepas dia dengar azan dan doa tu, dalam doa menjawab azan tu, dan doa azan, kata Nabi, wajabat lahu syafaati, maka wajiblah baginya mendapat syafaat. Nabi kata orang ni akan dapat syafaat aku hari kiamat. Orang yang jawab azan tu, yang baca doa tu, yang jawab azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawablah azan tak? Ini yang kita doa lepas tu lah. Ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal-fadila wal-syarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa ni. Kata Nabi, orang baca doa ni,
dia wajib dapat syafaat aku. Ya, baik. Macam ni juga, Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'adal muqarraba 'indaka yaumal qiyamah. Kata Nabi, wajabat lahu syafaati, maka dia pasti mendapat syafaatku. Jadi kalau kita lihat pengertian kedudukan yang hampir kepadamu ya Allah di hari kiamat, samalah dalam doa jawab azan tadi. Memberi pengertian yang sama. Ati sayyidana Muhammad. Itu semua adalah kita doakan kedudukan yang tinggi, yang dekat, yang mulia di sisi Allah. Baik. Sabdanya lagi, man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluhu. Ada tambah jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu at'aba 70 katiban alfa sabah. Siapa yang berkata jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, mudah-mudahan Allah membalas baik sepantas yang harus diterimanya bagi pihak kami. Maksud apa ni? Maksudnya kita doa, ya moga-moga Allah membalas bagi pihak kami. Balas pada siapa? Memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kami, dengan apa yang selayaknya bagi Nabi. Sebab jasa Nabi ini terlalu besar, terlalu hebat. Kita nak minta Nabi dibalas macam mana? Tak. Akhirnya seolah kita kata tak reti nak sebut lah, minta Allah Ta'ala balas ni macam mana kepada Nabi. Kita hanya sebut jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, dengan benda, dengan perkara, dengan balasan yang selayaknya. Sebagaimana juga kita memuji dan memuja Allah, kita kata tak, ya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimu pujian, ma yanbaghi li jalali wajhika, yang selayaknya bagi kemuliaan zatmu, wajahmu, zatmu, wa azimi sultani, dan besarnya kerajaanmu, yang selayaknya. Tak boleh nak sebut, tapi yang selayaknya, yang selayaknya, yang senilai dan seumpamanya. Baik. Kalau kita baca doa ni, kata Nabi, nescaya dia akan menyibukkan 70 malaikat. Bukan 70 ni, 70 malaikat pencatat selama 1000 hari. 70 malaikat dalam masa 1000 hari itu duk sibuk catat ganjaran pahala selama 1000 hari. Tu 70 malaikat sibuk mencatat pahala selama 1000 hari. Maksudnya 70 hari ni 70 malaikat badan duk catat pahala tu je. Baca apa? Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu. Ada tulis tak? Ada digantung pada dinding kat muslimat, ada ke tidak tak? Ada juga. Muslimin adalah tak? Baik. Baik. Sabdanya lagi, yakni sabda Nabi lagi. Kita ni jangan pula terfikir Nabi ni cerita kelebihan berselawat ke atasnya ni, Nabi ni nak cerita, nak angkat diri je. Tidak. Nabi ni kadang-kadang Nabi sebut tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada baginda. Nabi kata, la fakhra, bukan aku ni nak berbangga-bangga, tidak. Tapi kelebihan itu, kemuliaan itu adalah suatu kurniaan kepada Nabi, sekaligus kemuliaan itu juga akan mengalir kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu. Nah, jadi sekaligus kita pun dapat juga syafaat, dapat juga kelebihan, kemuliaan, hasil daripada kemuliaan, kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada junjungan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya lagi, sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Berselawatlah ke atasku, berselawatlah kamu ke atasku di mana sahaja kamu berada. Kamu ada duduk kat mana pun, kata Nabi, selawatlah kamu ke atasku. Cumanya berselawat ataupun baca doa ke, ataupun baca Quran dalam tandas tak payah ada tuan-tuan ya, dalam tandas. Tempat lain silakan. Maka sesungguhnya selawat kamu itu sampai kepadaku. Ya, selawat kamu itu sampai kepadaku. Baik. Bahkan nanti ada hadis juga ya, disebut, cuma dalam kita tak ada sebut hadis yang tentang apabila Nabi menyatakan bahawa bila selawat kamu sampai kepadaku ataupun selawat kamu dibentangkan kepadaku oleh malaikat, ada sahabat tanya Nabi, apakah setelah kamu mati selawat kami juga akan sampai dan dijawab olehmu ya Rasulullah? Nabi kata ya. Sebab nabi-nabi, rasul-rasul ni mereka itu adalah hidup. Mereka hidup dalam keadaan yang Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahuinya. Bal ahya, mereka itu hidup di sisi Allah. Sebab tu kalau kita baca kisah, pernah jasad Nabi ni nak dicuri oleh orang Yahudi. Ada nak dicuri oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pun percaya jasad Nabi tidak hancur. Mereka percaya. Baik. Nanti akan diceritakan tentang bila kita berselawat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contohnya selawat kita ni akan sampai kepada Nabi. Bahkan kita ucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ni duduk di Batak Rabiq ni, duduk Batak Rabiq ni, kita ucap selawat pada, kita ucap selawat dan ucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu ucap salam lah. Ataupun kita ucap selawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita ucap selawat dan salam ke atas Nabi. Salam kita ni akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Dan tentulah perkara itu insya-Allah akan menjadi bukti dan saksi di sisi Allah saat kita ni berdiri di mahkamah Allah Ta'ala, bahawa kita ni adalah orang yang pernah mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahawasanya Allah Ta'ala telah menyediakan para malaikat yang mengelilingi bumi yang bertugas untuk menyampaikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya. Tuh, ada malaikat yang tugasnya, malaikat Allah ni Masya Allah tabarakallah tidak terhitung banyaknya ya. Jadi antara tugas malaikat ini yang juga menunjukkan kemuliaan, ketinggian, martabat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang ditugaskan, yang tugasnya adalah menyampaikan selawat dari umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucap selawat, dia tu sampaikan, wahai ya Rasulullah, ni selawat daripada Jinam Bomba Kampung Batak Rabiq katanya. Sampai dia sebut, sampaikan. Macam mana malaikat ni boleh pergi sampaikan? Baik, malaikat ini adalah makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta daripada apa tuan-tuan? Kita daripada saripati tanah, daripada cahaya nuraniyun, daripada cahaya yang halus ni ciptaan malaikat. Tentulah malaikat ni bergerak dengan kelajuan cahaya. Ya.
Satu saat 300,000 kilometer. Ada satu catatan dia sebut kelajuan cahaya ni dalam masa 5 saat dia boleh mengelilingi bumi sebanyak 37 kali. 5 saat. Dah apa heran kalau kita ucap selawat ni sampai tu kepada Nabi? Ada. Kita kata kalau orang nak buat lawak, dia kata dia hantar mesej ke WhatsApp ke tu sampai lah. Zaman sekarang kita pun boleh tak? Boleh, maknanya contohnya orang hantar duit hari ni melalui apa? Internet banking tak? Internet dia hantar sekejap. Ada kaya saya dah hantar ni, tengok dah masuk dah. Boleh buat keluar dah duit. Sekejap je. Hantar daripada mana? Daripada luar negara lah. Ya, macam mana dia boleh hantar tu tak? Masya-Allah. Itu teknologi manusia pun ada. Kalau malaikat tuan-tuan jauh lah, lebih canggih lagi tak? Baik, jadi malaikat ni menyampaikan. Ada malaikat yang tugasnya begitu. Riwayat yang lain pula mengatakan bahawasanya tiada seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi salam kepada nabinya, malaikat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan roh Nabi Muhammad yang mulia kepada jasadnya supaya baginda membalas salam orang itu. Allah Ta'ala akan mengembalikan roh ke jasad Nabi supaya Nabi akan jawab salam itu dalam roh dan jasadnya itu. Nabi akan jawab salam kita. Macam tu. Dan kalau kita lihat tak, agak-agak tuan-tuan, saya pernah lihat dulu ada orang sebut, orang ada satu video lah ditunjuk satu hikmah Allah Ta'ala, mana orang Islam ni ada serata dunia tak? Dalam masa 24 jam ni boleh dikatakan azan ini tidak pernah berhenti berkumandang 24 jam. Sebab waktu ni tepat ni lah, lepas dalam masa mana beza tu mungkin yang azan tempat ni baru azan separuh, tempat lain dah mula azan dah, baru suku azan maknanya bersambung-sambung. Contoh kita dengar azan dalam TV tu Kuala Lumpur tak? Lepas Kuala Lumpur tu maknanya lepas kawasan Kuala Lumpur tu pergi ke kawasan mana kita kata, masuklah Selangor tu, mana di ialah tempat-tempat yang sebelum sampai ke Perak ni lah, belum sampai ke Teluk Intan mana, nanti sampailah ke Ipoh dulu, atau Ipoh mungkin lambat sikit kot tak. Maknanya kita kata Tanjung Malim dulu masuk tak, Slim River masuk, kemudian kawasan-kawasan yang depan barulah masuk Teluk Intan, barulah Wangan Datuk. Maknanya dia azan ini tidak akan pernah berhenti. Begitu juga orang berselawat ke atas Nabi, ya. Orang yang mengucap selawat, yang mengucap salam ke atas Nabi ni, kalau kita lihat begitu juga, Masya Allah, nescaya tidak pernah berhenti. Sebab setiap masa tu dengan perbezaan masa satu tempat ke satu tempat, tentulah pasti ada sahaja orang yang berselawat ke atas Nabi, ya. Masya Allah. Mengenai ganjaran terhadap salam tersebut di dalam sebuah riwayat yang mengatakan bahawa atas tiap-tiap salam yang diucapkan oleh setiap Muslim, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 salam juga, sebagaimana balasannya terhadap selawat. Selawat dan salam, kita kata, contohlah kita berdoa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah, ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad. Maka bila kita ucap salli wa sallim, selawat dan salam, maka ulama pengarang kita menyebut tadi, orang itu akan dapat 10 kali selawat dan 10 kali salam daripada Allah.
Kalau kita ucap selawat saja dapat 10 selawat je lah. Ucap lagi diganding dengan salam, dapat lagi 10 kali salam. Salam maknanya keselamatan, doa keselamatan, rahmat daripada Allah. Begitu. Tuan-tuan, kalau dalam hidup kita ni, kalau kita ni, contohlah naik kenderaan, kita isi dengan selawat lah. Mula dengan selawat, isi dengan selawat, maka insya-Allah perjalanan kita itu di dalam rahmat Allah, dalam lindungan Allah. Begitu. Sebab kita pun tak tahu benda yang akan berlaku menimpa kita lah. Memanglah kita kata selawat pun, ada orang kata kalau selawat pun kalau dah takdirnya accident juga. Betul, tapi kita tahu tak takdir, qada takdir kita tak tahu pun. Mungkin asalnya memang ditakdirkan dengan takdir yang muallaq, dengan takdir yang belum lagi diputuskan di sisi Allah. Perjalanan kita hari itu akan ditimpa musibah, accident. Tapi berkat dengan kita selawat tadi, lalu Allah Ta'ala berselawat dan salam ke atas kita, maka kita ini diselamatkan, dijauhkan daripada malapetaka itu. Dia begitu. Kita kena faham itu. Sebab memang Nabi sebut doa itu pun boleh mengubah takdir Allah. Boleh mengubah takdir Allah. Takdir yang macam mana? Takdir yang muallaq. Dan takdir muallaq tu kita pun tak tahu macam mana takdir Allah kepada kita dah. Sabdanya yang lain, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ini bila sebut juga tentang kelebihan berselawat, Nabi juga beri amaran, akan terhinalah orang. Nabi kata, hinalah seseorang itu yang apabila aku disebut di hadapannya maka dia tiada berselawat ke atasku. Orang sebut nama Nabi Muhammad, dia diam. Dia orang lain sallallahu alaihi wasallam, dia diam, tak ikut berselawat. Orang sebut nama Nabi di depan dia, dia dengar nama Nabi disebut, dia tidak ikut berselawat. Kata Nabi, hinalah orang ni. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sebut orang yang bakhil itu, kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang kedekut, tarik hidung masing, kata kita tak. Orang yang kedekut tu, bakhil itu, kata Nabi, adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, di hadapannya, tiba-tiba dia tidak berselawat ke atasku. Sebab tu ulama sebut apa hukum berselawat. Ada hukum selawat ni jadi wajib. Contoh dalam sembahyang lah, dalam tahiyat akhir tu selawat jadi wajib, fardu. Tak baca tak sah sembahyang kita. Kalau kita tak sebut Allahumma salli ala Muhammad tu dalam tahiyat tu, tak sah sembahyang. Sebab ini adalah rukun qauli dalam sembahyang lah. Dan juga kata ulama, wajib juga apabila pertama-tama kali kita mendengar nama Nabi disebut. Contoh dalam kuliah kita ni lah, mula-mula saya sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula yang pertama-tama kali disebut tu, hukumnya adalah wajib kita berselawat, kata ulama. Wajib. Kemudian yang kedua, yang ketiga tu dia jadi jatuh sunat. Jadi jatuh sunat. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ada lagi ni beberapa hadis yang insya-Allah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang. Lepas raya lah kot. Nah. Bulan Ramadan, ya, Ramadan kalau ada kuliah subuh insya-Allah lah. Kalau tak ada kuliah subuh, lepas raya lah kita sambung. Salam ya. Dia tahu kan. Buka macam penutup doa dalam selawat. Ya. Kalau kita dalam doa azan tadi, kita tak diberi dengan selawat dan tak diakhiri dengan selawat. Apa kita? Kita doa dengan selawat. Baik. Dia sebenarnya baik ya. Di sini kalau nantilah
Jadi sebenarnya nanti akan ada, dan tajuk akan datang, keutamaan doa dan adabnya. Keutamaan doa dan adabnya. Nanti akan disebutlah bahawa antaranya permulaan doa itu adalah memuji dan memuja Allah, alhamdulillah, gitu macam itulah. Kemudian berselawat ke atas Nabi. Ini akan, insya-Allah, dia akan menjadi sebablah doa tu diterima dan dimustajabkan oleh Allah. Ialah contoh tuan-tuan, bila kita berselawat tadi, kita dah bincang, maknanya dengan sebab selawat tu Allah Ta'ala membuka pintu rahmatnya kepada kita lah. Maka bila kita berdoa, insya-Allah doa tu diterima. Di penutup pun macam tu juga, sebagai adab kita selawat dan juga memuji Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Dia begitu. Di selawat, puji Allah dan selawat tu, tengoklah kalau nak cepat kita ringkas-ringkas sajalah. Kalau ada masa, ada ruang, maka pujilah Allah dengan pujian yang sebaiknya. Selawatlah kepada atas Nabi dengan selawat yang seelok-eloknya. Kemudian berdoa lah. InsyaAllah doa kita tu akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lepas ni lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Radhiyallahu 'anna sayyidina Muhammad bin wa ahlihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.